Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Syahrul Hanifi bin Syahrul Yusri akan membentangkan satu isu semasa di bawah tajuk profesionalisme keguruan. Dan insya-Allah tajuk yang akan saya bentangkan ialah isu pelanggaran etika keguruan dan perundangan dalam pendidikan. Okey, pengenalan etika. Apakah yang dimaksudkan dengan etika? Kalau kita tengok etika ni, dia merujuk kepada kajian tentang apa yang dianggap sebagai tindakan yang betul atau salah dari segi moral. Dan etika ni juga membincangkan soalan-soalan seperti apa yang patut dilakukan, bagaimana kita harus bertindak terhadap orang lain, dan bagaimana kita harus memikirkan akibat daripada tindakan kita terhadap orang lain dan dunia di sekeliling kita. Maksudnya etika ni juga dia membantu kita memahami bagaimana kita nak pilih antara pilihan-pilihan yang berbeza dan bagaimana nak memperbetulkan kesalahan yang kita buat. Dan perkara ni pentinglah sebab dia untuk memastikan bahawa kita ni menjalani kehidupan kita dengan penuh bermakna dan memenuhi tuntutan moral dan sosial kita sebagai seorang manusia. Selain itu juga etika ni boleh dimaksudkan dengan usaha berterusan. Okey, usaha berterusan apa? Usaha berterusan untuk mengkaji kepercayaan moral, untuk mengkaji kepercayaan moral diri dan tingkah laku untuk memastikan kita menjaga standard dan harapan organisasi. Okey, sekarang kita lihat kepada kod etika profession. Okey, dekat sini dia ada senaraikan, saya senaraikan maksud etika profession dan juga fungsi dia. Okey, kalau kita tengok maksud kod etika profession ni ialah peraturan untuk membantu guru profesional dalam mematuhi prinsip yang termaktub demi menjaga imej profession. Okey, dekat sini saya senaraikan 3 antaranya. Fungsi dia merupakan kawalan sosial yang sesuai untuk masyarakat atas profession yang berkaitan. Yang seterusnya memberikan pedoman kepada setiap ahli dalam profession tentang prinsip profesionalisme yang dirangka. Seterusnya membantu profession mencegah campur tangan pihak luar organisasi profession tentang perhubungan etika dalam keanggotaan profession. Okey, secara ringkasnya ataupun secara detailnya, kod etika profesional ni, kod etika profesional perguruan ialah satu set piawaian dan nilai-nilai moral yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan para pendidik untuk mengawal tingkah laku dan tindakan mereka semasa menjalankan tugas sebagai pendidik. Jadi tujuan kod etika profesional ni, tujuan kod etika profesional perguruan ni ialah untuk mempromosikan integriti, kejujuran, tanggungjawab dan penghargaan terhadap masyarakat dan persekitaran sekitar. Dan saya senaraikan berikut adalah beberapa nilai dan piawaian yang termasuk dalam kod etika profesional perguruan, iaitu integriti, tanggungjawab, profesionalisme, keterbukaan, pendidikan berkualiti tinggi dan juga
kod etika dan juga kepentingan kod etika profesional perguruan. Okey, yang pertama, integriti. Okey, para pendidik ni perlu menegakkan integriti dan kejujuran dalam segala tindakan mereka dan bertindak dengan cara yang bermaruah dan jujur. Okey, dari segi tanggungjawab pula, para pendidik perlu bertanggungjawab terhadap tugas mereka sebagai pendidik, termasuk memberikan pendidikan berkualiti, memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta mengekalkan nilai-nilai moral dan etika. Dari segi profesionalisme pula, para pendidik perlu menunjukkan perilaku profesional dalam semua aspek tugas mereka, termasuklah dalam menyediakan dan menyampaikan bahan pengajaran, menilai prestasi murid dan berkomunikasi dengan ibu bapa murid serta rakan sekerja. Dari segi keterbukaan pula, para pendidik perlu menunjukkan keterbukaan dan kerjasama dalam bekerja dengan murid, rakan sekerja dan masyarakat sekitar. Dan mereka pula perlu membina hubungan yang baik dengan murid, rakan sekerja dan masyarakat serta memperhatikan perbezaan budaya dan sosial yang ada. Dari segi pendidikan berkualiti tinggi pula, para pendidik perlu menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memperhatikan piawaian akademik dan kurikulum yang ditetapkan serta mendorong murid untuk berfikir secara kritis, kreatif dan mandiri. Jadi, kod etika profesional perguruan ini sangat penting dalam memastikan bahawa para pendidik perlu menjalankan tugas mereka dengan penuh integriti, tanggungjawab dan penghargaan terhadap murid, rakan sekerja dan juga masyarakat sekitar. Okey, sekarang kita tengok kod etika keguruan Malaysia pula. Okey, tadi tu lain Tadi tu kod etika profesional perguruan. Yang ni kod etika keguruan Malaysia. Okey, iaitu dia ada tanggungjawab terhadap 4 perkara, iaitu murid, ibu bapa, rakan sejawat dan juga masyarakat dan negara. Okey, kalau kita faham dekat sini, kod etika keguruan Malaysia ni adalah satu set piawaian dan nilai-nilai moral yang ditetapkan oleh KPM, oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk apa? Untuk kawal tingkah laku dan tindakan guru semasa menjalankan tugas mereka sebagai pendidik. Jadi kod etika ni dia bertujuan untuk pastikan bahawa guru-guru ni dia ada integriti, kejujuran dan kepercayaan tinggi dalam menjalankan tugas mereka, serta mengutamakan kepentingan murid, ibu bapa, rakan sejawat, masyarakat dan juga negara. Dan salah satu prinsip utama dalam kod etika keguruan Malaysia ni adalah bertanggungjawab terhadap yang seperti yang saya kata tadi, murid, ibu bapa, rakan sejawat, masyarakat dan juga negara. Ini bermakna bahawa guru ni pula perlu memikirkan kesan tindakan mereka terhadap semua pihak. Semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Kalau kita tengok, murid, ibu bapa, rakan sejawat, masyarakat, negara ni semua terlibat dalam pendidikan. Dan guru juga perlu memastikan bahawa mereka ni memberikan pendidikan yang berkualiti tinggi dan memenuhi keperluan murid sambil mempertimbangkan kepentingan ibu bapa dan masyarakat mereka. Dan juga mereka pula perlu bekerjasama dengan rakan sejawat dan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti keguruan untuk memajukan pendidikan dan memperbaiki amalan keguruan. Selain itu juga, guru ni perlu memahami peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pendidik, termasuk memahami keperluan murid, menjalankan penilaian yang adil, memberikan bimbingan dan sokongan yang sesuai serta menilai kesannya terhadap pembangunan murid secara menyeluruh. Guru juga perlu memastikan keselamatan dan kesihatan murid semasa di sekolah dan berperanan dalam memupuk nilai-nilai moral dan etika yang baik dalam diri murid. Akhir sekali, guru juga perlu bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara dengan memainkan peranan dalam memajukan pendidikan dan mempromosikan nilai-nilai murni dalam masyarakat. Mereka juga perlu memupuk semangat cintakan negara dalam murid dan membantu membangunkan masyarakat yang berilmu dan bertanggungjawab. Jadi, melalui kod etika keguruan Malaysia ni, guru diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh integriti, kejujuran
dan kepercayaan yang tinggi serta memastikan kepentingan semua pihak terjaga. Sekarang kita pergi kepada isu-isu salah laku guru. Okey, isu-isu salah laku guru yang sering dibincangkan dalam konteks keguruan adalah termasuk merautan murid, guru sendiri masuk lewat ke kelas, rasuah dalam bekerja dan di luar kerja, serta ingkar arahan penempatan. Kita tengok merautan murid ni adalah tindakan salah laku yang tidak dibenarkan dalam Kod Etika Keguruan Malaysia. Sebab guru sepatutnya mengambil pendekatan yang lebih berkesan dalam mengajar dan mendidik murid, bukannya menggunakan sebarang bentuk kekerasan fizikal terhadap murid. Jadi merautan murid ni bukan sahaja boleh menyebabkan kesakitan fizikal kepada murid, tapi ia juga boleh memburukkan hubungan antara guru dengan murid. Okey, kita tengok masuk lewat pula. Masuk lewat ke kelas ni juga termasuk dalam tindakan salah laku guru lah. Dan guru sepatutnya hadir pada masa yang telah ditetapkan untuk memulakan PDP. Kehadiran yang lewat ni boleh menyebabkan dia ganggu pengajaran dia, pengajaran dan pembelajaran, serta dikurangkan produktiviti murid. Jika kelewatan guru ni berterusan, jadi dia boleh menjejaskan kredibiliti guru ni dan menimbulkan masalah disiplin dalam kelas. Okey, seterusnya rasuah dalam kerja pula. Rasuah dalam kerja dan di luar kerja ni adalah isu yang serius dalam mana-mana profession, termasuk dalam keguruan. Okey, seterusnya rasuah pula boleh merosakkan integriti dan etika profesional seorang guru, yang mana guru ni sepatutnya menjalankan tugas mereka dengan jujur tanpa ada kepentingan peribadi yang tidak sepatutnya. Rasuah dalam bentuk apa pun, termasuk menerima hadiah ke atau tawaran yang tidak sepatutnya, tidak dibenarkan dalam Kod Etika Keguruan. Okey, seterusnya ingkar arahan penempatan. Okey, mengingkari arahan penempatan juga boleh dianggap sebagai tindakan salah laku guru. Guru perlu memastikan bahawa mereka mengikuti arahan yang diberikan oleh pihak pengurusan dan melaksanakan tugas dengan teliti dan penuh tanggungjawab. Dan juga ingkar arahan ini juga boleh mengganggu kelancaran operasi sekolah dan mengurangkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Sebagai seorang guru, pentinglah untuk kita menghormati peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan sekolah. Jadi, sebagai seorang guru, penting untuk kita memahami Kod Etika Keguruan dan memastikan bahawa tindakan dan tingkah laku yang diambil sentiasa memenuhi piawaian dan nilai-nilai moral yang ditetapkan. Seorang guru haruslah teliti dan berdedikasi dalam menjalankan tugas mereka serta mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah sebarang tindakan salah laku dalam keguruan. Okey, sekarang kita masuk kepada isu yang paling kita ingin bincangkan, iaitu isu merautan murid. Okey, isu rautan murid di sekolah ni menjadi topik hangat lah dekat Malaysia, yang mana dalam beberapa tahun terakhir ni. Okey, hal ini disebabkan oleh kebijakan sekolah di beberapa negara bahagian di Malaysia yang masih boleh membolehkan penggunaan rautan sebagai hukuman disiplin bagi pelajar yang melanggar peraturan sekolah. Okay, kalau kita tengok rautan ni, dia ada macam-macam jenis lah. Rautan ni, kalau kita tengok yang biasa kita tahu tu rautan yang kayu tu, rautan jenis kayu yang biasa digunakan sebagai alat hukuman fisik di beberapa negara termasuk Malaysia. Jadi penggunaan rautan di sekolah ni dianggap kontroversi oleh sebahagian orang sebab perkara ni dapat menimbulkan trauma psikologis dan luka fizikal kepada pelajar. Banyak aktivis hak asasi manusia dan organisasi pendidikan menentang penggunaan rautan di sekolah dan mengusulkan alternatif lain yang lebih manusiawi seperti pengurangan skor, tindakan disiplin yang tidak melibatkan kekerasan dan pemberian nasihat. Maksudnya daripada guna rautan, mereka syorkan baik buat cara lain, iaitu kurangkan penskoran markah ke, bagi nasihat ke, ataupun bagi tindakan disiplin yang tak melibatkan kekerasan. Okey, jadi hukuman rautan ni merupakan satu denda yang dikenakan ke atas murid yang bersalah bagi membentuk disiplin murid tersebut.
Okey, kalau kita tengok Peters dalam bukunya yang bertajuk Ethics and Education dan The Logic of Education telah mendefinisikan denda sebagai mengenakan kesakitan dengan sengaja oleh orang yang berautoriti ke atas seseorang yang melanggar peraturan dan ke atas seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita tengok pula kata-kata akhbar isu tentang rotan ni. Okey, kalau kita tengok tajuk besar pun agak kontroversi lah mengenai rotan. Rotan anak bakal jadi kesalahan jenayah. Okey, hukuman rotan perlu disiplinkan pelajar. Yang ni pula surat perkeliling guru merotan murid. Okey, apa yang ada dekat sini ialah surat perkeliling ni, peraturan 5/1/B. Hukuman dera kepada murid-murid lelaki oleh seseorang guru atau lain-lain kaki tangan sekolah adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang ringan di tapak tangan ataupun di punggung yang berlapik dengan pakaian, dan hendaklah difahamkan hanya oleh guru besar ataupun dengan kuasa nyata yang diberi olehnya dalam hal yang tertentu. Jadi guru-guru biasa tak dibenarkan rotan sesuka hatilah. Okey, jadi namun ada juga yang berpendapat bahawa rotan ni masih diperlukan di sekolah. Untuk memperbaiki apa? Untuk memperbaiki tingkah laku pelajar lah. Untuk memperbaiki tingkah laku pelajar yang nakal ni, untuk memastikan disiplin yang baik dalam kelas. Jadi beberapa negara di bahagian Malaysia ada juga yang masih mempertahankan penggunaan rotan sebagai hukuman dengan batasan-batasan yang tertentu, seperti hanya diberikan kepada pelajar yang melanggar peraturan yang serius sahaja dan hanya dilakukan oleh guru yang terlatih. Walaupun demikian, penggunaan rotan sebagai hukuman disiplin di sekolah masih menjadi isu yang kontroversi di Malaysia dan perdebatannya masih berlanjutan sehinggalah sekarang. Okey, seterusnya kita masuk kepada punca berlakunya isu rotan. Saya ada senaraikan iaitu 5, iaitu yang pertama, kurang pegangan agama, tekanan beban tugas, kurang motivasi, guru tu kurang motivasi, dan ada juga gangguan emosi, dan murid juga biadab lah. Okey, yang pertama kita ulas tentang kurang pegangan agama. Okey, isu rotan ni mungkin berlaku akibat kurangnya pegangan agama lah dalam masyarakat. Ini disebabkan agama seringkali menekankan nilai-nilai kesederhanaan, kesabaran dan kebijaksanaan dalam penyelesaian konflik. Tanpa pegangan agama yang kukuh, seseorang tu mungkin cenderung untuk bertindak dengan emosi dan keinginan untuk membalas dendam yang boleh membawa kepada penggunaan rotan sebagai kaedah hukuman. Okey, selain itu, kurangnya pemahaman tentang agama boleh menyebabkan kurangnya toleransi dan pemahaman terhadap perbezaan dalam masyarakat yang boleh menyumbang kepada kekerasan dan penggunaan rotan sebagai cara untuk menyelesaikan pertikaian. Oleh itu penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama mereka dengan betul untuk mencegah kejadian isu rotan dan kekerasan lain dalam masyarakat. Okay, jadi untuk yang pertama ni, kurang didikan agama ni, rotan, kalau kita faham rotan ni tujuan yang pertama ialah untuk apa? Untuk mendisiplinkan individu. Tapi ada juga setengah guru menggunakan rotan ini sebagai tempat untuk mereka melampiaskan rasa geram terhadap guru-guru, terhadap murid-murid yang bermasalah. Okey, kita memang tahu yang murid ni memang masalah, tapi ada batas-batas dalam memberi denda kepada mereka ataupun membuatkan mereka untuk mengetahui tentang kesalahan mereka lah. Jadi kalau kita tengok, merotan ni adalah hukuman, kalau boleh adalah hukuman yang terakhir selepas peringkat nasihat, peringatan dan kaunseling. Kalau boleh yang pertama sekali selepas mereka melakukan kesalahan dan kesilapan, yang pertama
kita panggil dulu pelajar tu, bagi nasihat, bagi peringatan, bagi amaran, dan juga bawa ke kaunseling, dan akhir sekali barulah menggunakan rotan sebagai alat yang terakhir. Yang seterusnya ialah tekanan beban tugas. Okey, tekanan beban tugas juga boleh menjadi punca berlakunya isu rotan dalam masyarakat. Masyarakat yang mana masyarakat yang sibuk mempunyai tekanan kerja yang tinggi, seseorang tu mungkin merasa tertekan dan stres. Apabila seseorang dia mengalami tekanan seperti yang saya sebutkan tadi, stres, migraine ke, anxiety ke, dia serabut dengan apa yang berlaku, maka mereka mungkin cenderung untuk bertindak kasar dengan menggunakan rotan sebagai kaedah hukuman. Selain itu, tekanan beban tugas yang berlebihan juga boleh menyebabkan kurangnya kesabaran dan emosi yang tidak terkawal, yang mana boleh membawa kepada penggunaan rotan sebagai cara untuk menyelesaikan pertikaian. Oleh itu, penting bagi masyarakat untuk memahami pentingnya keseimbangan antara kerja dan waktu untuk berehat agar dapat mengurangkan tekanan beban tugas. Kita kena pandai bahagi masa lah. Macam mana antara kerja tu, waktu dia bila, waktu berehat bila. Okey, untuk kurangkan tekanan beban tugas tu. Dan setiap seorang guru ni perlu ada pemahaman dan kesedaran tentang cara-cara yang lebih baik dalam menyelesaikan konflik, seperti dengan berbincang ke dan bernegosiasi secara damai ke, tanpa perlu menggunakan kekerasan dan rotan. Dengan mengurangkan tekanan beban tugas dan meningkatkan pemahaman tentang cara-cara penyelesaian konflik yang lebih baik, masyarakat dapat mengurangkan kejadian isu rotan dan kekerasan dalam masyarakat. Okey, yang seterusnya, guru kurang motivasi. Kita tengok guru ni kurang motivasi, menyebabkan guru ni hilang fokus, tiada matlamat, hilang minat mengajar, dan nuntut komitmen dalaman. Okey, guru yang kurang motivasi ini juga boleh menjadi punca berlakunya isu rotan dalam masyarakat. Guru yang kurang motivasi mungkin dia tidak mempunyai minat atau semangat untuk mengajar sebenarnya. Dia tak minat untuk mengajar, tak minat untuk membimbing murid-murid mereka. Jadi akibat dia apa? Akibat dia, prestasi murid-murid ni terjejas disebabkan guru tu sendiri. Dan perkara ni boleh membawa kepada tindakan hukuman yang lebih keras seperti penggunaan rotan. Dan selain itu juga, guru yang kurang motivasi ni juga, dia mungkin tidak mempunyai kesabaran dan kemahiran dalam menguruskan kelas. Dia tak ada kemahiran tu. Jadi akibatnya apa? Akibat dia boleh menyebabkan situasi yang tidak terkawal dan memerlukan tindakan yang lebih drastik seperti penggunaan rotan. Jadi, penting bagi sistem pendidikan ni untuk memastikan guru-guru ni ada motivasi yang cukup dan didukung oleh sokongan dan latihan yang sesuai. Jadi sebab itulah guru-guru ni sebelum jadi guru memang perlu ada diploma perguruan tu. Dan mereka akan belajar macam-macam lah tentang ilmu perguruan, psikologi, bagaimana nak kendalikan bilik darjah, bagaimana nak kendalikan emosi ketika mengajar, dan sebagainya. Dan perlu ada juga program latihan lain untuk bantu guru ni untuk baiki kemahiran mengajar dan menguruskan kelas dari semasa ke semasa. Jadi apa nama dia, termasuk juga kemahiran dalam menyelesaikan konflik lah, tanpa menggunakan kekerasan dan rotan. Dan dengan perkara tersebut, kita boleh lahirkan guru yang berkualiti tinggi dan bersemangat serta dapat membantu mengurangkan kejadian isu rotan dan kekerasan dalam
masyarakat, insya-Allah. Okay, seterusnya kita pergi kepada gangguan emosi. Okay, gangguan emosi. Kalau kita tengok dekat slide yang saya sediakan ni, terhasil apabila guru tu tidak mencapai keperluan peribadi. Guru berulang kali menegur perbuatan murid. Jadi dia akan efek pada emosi lah. Bila dah tegur perbuatan murid tu buat banyak kali kesalahan yang sama. Tingkah laku yang sama berulang kali dilakukan, guru merasa kecewa dan putus asa dan juga membawa kepada luar tindakan dan batasan. Okey, jadi gangguan emosi juga boleh menjadi punca berlakunya isu rotan dalam masyarakat. Seseorang tu dia akan mengalami gangguan emosi seperti kemarahan atau kegelisahan. Mungkin cenderung untuk bertindak secara impulsif dan menggunakan kekerasan seperti penggunaan rotan sebagai kaedah hukuman. Selain itu, gangguan emosi juga boleh menyebabkan kurangnya kemahiran dalam mengawal emosi, yang boleh menyebabkan keadaan yang tidak terkawal dan memerlukan tindakan yang lebih drastik seperti penggunaan rotan. Oleh itu, penting bagi individu yang mengalami gangguan emosi untuk mendapatkan bantuan dari pakar psikologi atau kaunselor untuk memahami dan menguruskan emosi mereka dengan lebih baik. Okey, sebenarnya bukan murid yang bermasalah saja yang memerlukan pakar psikologi ataupun kaunselor untuk mendapatkan kaunseling. Sebenarnya guru-guru pun jika ada masalah, jangan pendam, perlu dapatkan bantuan pakar psikologi dan dapatkan nasihat daripada kaunselor. Sebab kalau pendam, maka akan berlaku perkara yang tidak diingini ataupun guru akan melempiaskan rasa amarah mereka terhadap murid-murid. Okey, jadi penting juga bagi masyarakat untuk meningkatkan kesedaran tentang kesihatan mental dan memberikan sokongan kepada individu yang mengalami gangguan emosi untuk membantu mereka mengatasi masalah mereka dan mencegah kejadian isu rotan dan kekerasan dalam masyarakat. Seterusnya kita pergi kepada murid yang biadab. Okey. Kita pergi kepada murid yang biadab. Antaranya ialah tidak sopan atau tidak beradablah dalam pergaulan sosialnya. Dia tidak menghormati guru atau rakan sekelas dan cenderung untuk melakukan tindakan yang tidak patut seperti merosakkan harta benda atau melakukan kekerasan terhadap individu lain. Okey, jadi murid yang biadab ni juga boleh jadi punca berlakunya isu rotan. Sebenarnya bukan boleh jadi, memang inilah sebabnya. Ini adalah sebab yang paling utama kenapa berlakunya isu rotan. Okey, berlakunya isu rotan dalam masyarakat. Okey, kalau kita tengok biadab ni apa maksud dia? Biadab ni boleh diertikan sebagai sikap yang tidak sopan atau tidak beradab dalam pergaulan sosial termasuk dalam persekitaran sekolah. Maksudnya tidak ada kesopanan di dalam hubungan antara seseorang dengan seseorang. Jadi murid yang biadab ni mungkin tidak menghormati guru atau rakan sekelasnya dan mungkin cenderung untuk melakukan tindakan yang tidak patut dilakukan. Contohnya, murid-murid biadab ni dia buat apa? Dia rosakkan harta benda awam. Contohnya dia rosakkan tandas, dia rosakkan papan putih dekat dalam kelas, dia pergi patahkan kerusi, dan melakukan kekerasan terhadap individu lain. Contohnya membuli pelajar yang lebih junior ataupun membuli pelajar sebaya ataupun melakukan kekerasan ataupun melakukan ataupun mengucapkan kata-kata yang kesat. Itu juga antara definisi-definisi biadab lah. Dan akibat dia, tindakannya adalah hukuman seperti penggunaan rotan yang mungkin dilihat sebagai satu-satunya cara untuk kawal kelakuan mereka. Oleh itu, pentinglah bagi masyarakat untuk memahami dan mengambil tindakan terhadap akar penyebab kelakuan biadab dalam kalangan murid.
Okey, jadi kena tengok apa faktor-faktor berlakunya biadab pada murid tu. Tengok asal dia macam mana. Okey, jadi antara termasuk faktor-faktor seperti latar belakang keluarga dia macam mana, persekitaran sosial dia macam mana, dan psikologi individu dia macam mana. Dan selain itu juga penting juga bagi sistem pendidikan untuk memperkenalkan program latihan bagi murid dan guru yang mengajar cara-cara penyelesaian konflik tanpa menggunakan kekerasan dan rotan. Okey, adakan inilah program untuk kawal ataupun cara-cara nak selesaikan konflik antara murid dengan guru tanpa menggunakan rotan. Kena ada program itulah. Dan dengan itu, dengan memahami akar penyebab kelakuan biadab ni dan memperbaiki kemahiran dalam menguruskan konflik, akhirnya dapatlah membantu mengurangkan kejadian isu rotan dan kekerasan dalam masyarakat. Seterusnya, menghapuskan penggunaan rotan di sekolah. Keputusan Kerajaan Malaysia untuk menghapuskan penggunaan rotan di sekolah pada tahun 2017 adalah langkah yang penting dalam menangani isu rotan. Langkah ini perlu dilaksanakan dengan berkesan dan mendapatkan sokongan semua pihak, terutama ibu bapa, guru dan pelajar. Sekolah harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa penghapusan penggunaan rotan ini berjalan dengan lancar, seperti memberikan latihan dan memperkenalkan kaedah lain untuk mengatasi masalah disiplin pelajar. Memperkuatkan program latihan guru. Program latihan guru yang mencakupi topik-topik seperti pendekatan penyelesaian konflik tanpa kekerasan, kebolehpercayaan dalam pengajaran dan pengurusan kelas, dan pendekatan pembelajaran berpusatkan murid dapat membantu guru untuk mengatasi masalah disiplin pelajar tanpa menggunakan rotan. Guru perlu dilatih dalam kemahiran pengurusan kelas yang baik, termasuk dalam mengendalikan perilaku pelajar yang mencabar. Guru juga perlu diberikan latihan dalam kaedah-kaedah alternatif dalam menangani masalah disiplin pelajar, seperti memberikan tugasan yang menarik dan bermakna dan melibatkan pelajar dalam aktiviti-aktiviti kelas yang berinteraksi dan menarik minat pelajar. Yang seterusnya, membangunkan budaya disiplin positif. Sekolah perlu membina budaya disiplin positif dalam masyarakat yang mempromosikan nilai-nilai seperti toleransi, kesabaran, keadilan dan kerjasama. Budaya ini dapat membantu melahirkan pelajar yang disiplin tanpa perlu bergantung kepada hukuman yang mengabaikan hak asasi manusia. Pelajar juga perlu diberikan contoh dan didedahkan dengan nilai-nilai ini melalui program-program seperti pengajaran moral dan nilai, aktiviti-aktiviti kokurikulum dan penglibatan dalam program-program pembangunan kendiri. Yang seterusnya, melaksanakan undang-undang berkaitan hak asasi manusia. Undang-undang berkaitan hak asasi manusia seperti Akta Hak Asasi Manusia 1998 perlu dilaksanakan dengan sepenuhnya di dalam sistem pendidikan. Oleh itu, guru, pelajar dan ibu bapa perlu didedahkan dengan maklumat mengenai hak asasi manusia dan pentingnya menjaga hak asasi manusia dalam setiap tindakan. Sekolah perlu memastikan bahawa tindakan mereka tidak melanggar hak asasi manusia dan mempromosikan amalan yang menghormati hak asasi manusia seperti prinsip kesesamaan, keadilan dan ketulusan. Dan yang terakhir sekali ialah membina hubungan kerjasama dengan ibu bapa. Jadi sekolah perlu membangunkan hubungan kerjasama yang baik dengan ibu bapa untuk membantu menangani masalah disiplin pelajar melalui kerjasama yang erat antara sekolah dan ibu bapa. Kesimpulannya, terdapat isu yang kontroversi mengenai penggunaan rotan sebagai alat hukuman di sekolah di Malaysia selama beberapa tahun ini. Beberapa orang berpendapat bahawa rotan adalah cara yang efektif untuk mengendalikan tingkah laku murid yang tidak senonoh atau mengganggu. Sementara yang lain berpendapat bahawa rotan tidak manusiawi dan dapat membahayakan kesejahteraan murid. Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan Malaysia mengeluarkan surat perkeliling yang melarang penggunaan rotan sebagai alat hukuman di sekolah dan memperkenalkan tindakan disiplin yang lebih positif dan manusiawi. Hal ini mencerminkan perubahan arah kebijakan pemerintah dalam hal pengurusan disiplin di sekolah yang lebih mengutamakan pendekatan yang manusiawi dan proaktif dalam mengatasi masalah disiplin di sekolah. Dengan demikian, diharapkan bahawa kebijakan yang proaktif dan manusiawi dalam pengurusan disiplin di sekolah akan terus diadopsi dan diimplementasikan di seluruh Malaysia dengan memperhatikan kesejahteraan murid sebagai prioriti
utama. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.